Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ni ada sahabat-sahabat, minta tolong tutup pintu, yang hadir pada malam ini untuk bertanyakan soalan-soalan tentang senario politik terkini negara kita. Dan mereka semua nampaknya sudah pun bersedia dengan soalan-soalan ini. Jadi saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Tok, untuk hari ini maksudnya apakah status terkini kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam kerajaan? Okey, seperti mana yang kita sedia tahu bahawa 3 ahli parlimen daripada Barisan Nasional secara tidak langsung telah menyatakan melalui kenyataan-kenyataan media mereka mengatakan bahawa mereka tidak lagi menyokong Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan mahukan supaya UMNO keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional, iaitu Datuk Seri Nazir Aziz, Tan Sri Tengku Razali, begitu juga dengan Datuk Seri Najib 2 hari sudah. Jadi ini secara tidak langsung menyebabkan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun kehilangan sokongan majoriti ahli parlimen, iaitu kalau kita tahu bahawa sebelum ini sokongan beliau ialah sebanyak 113 kerusi, sekarang sudah pun tinggal hanya 110 kerusi. Itu belum lagi masuk ahli-ahli parlimen Barisan Nasional yang peringkat awalnya akan bermesyuarat, MT UMNO akan bermesyuarat pada hari Sabtu ni, sudah dipindah kepada hari Selasa depan untuk memutuskan sama ada mereka akan terus bersama dengan PPBM di dalam Kerajaan Perikatan Nasional ataupun tidak. Okey. Senario terkini ada beberapa kemungkinan yang bakal berlaku, tuan-tuan, disebabkan pandemik COVID-19 ini, okey. Bagi mengelakkan apa yang dipohon oleh Tan Sri Muhyiddin, amat mengejutkan saya hari ini maklumat yang saya terima. Tan Sri Muhyiddin mencadangkan supaya diadakan pilihan raya dalam keadaan dalam masa terdekat, iaitu dijangkakan parlimen akan beliau bubarkan pada 30 hari bulan Oktober dan tempoh kempen adalah selama seminggu saja, Namun begitu, saya yakin bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong ada kemungkinan besar akan menolak permintaan Muhyiddin Yassin ini. Maknanya saya yakin bahawa apa yang dipohon oleh Muhyiddin akan ditolak, dan sebaliknya tuanku mungkin akan menggunakan option lain yang mungkin ada, di mana ada kemungkinan besar akan diwujudkan sebuah kerajaan sementara. Saya nampak usaha ke arah itu sudah semakin terperinci, dan boleh saya katakan sekarang ni semua orang dah tahu. Jadi hampir pasti Yang Berhormat Mulia Tengku Razali akan ditabalkan sebagai interim Prime Minister ataupun Perdana Menteri sementara, dan beliau juga dijangka akan melantik menteri-menteri sementara juga ataupun interim minister yang akan berkhidmat selama mana tempoh interim Prime Minister. Maknanya kalau tuanku lantik selama 3 bulan, maka interim minister juga akan berlaku juga kuasa mereka ni selama 3 bulan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya tempoh 3 bulan itu COVID masih lagi belum pulih, ada kemungkinan besar tempoh interim Prime Minister ni akan dilanjutkan. Begitu juga dengan tempoh interim minister di bawah Yang Berhormat Mulia Tengku Razali ini. Ya. So Datuk, baru-baru ni saya ingat sehari 2 yang lepas lah, Datuk masa di Melaka ada menyatakan tentang kerajaan perpaduan tu. Boleh kerajaan perpaduan, okey. Tolong jelaskan lah apa maksud dia. Okey. Salah satu sebab kenapa hari ini kita berhadapan dengan
kemelut politik yang serabut menyerabutkan ini, ya. Salah satunya ialah kerana nafsu serakah ahli-ahli politik ni untuk berkuasa lah. Ini realiti yang kita kena terima. Tak kira lah siapa pun. Tetapi banyak masalah yang dihadapi oleh negara ni berpunca daripada kegagalan untuk kita mempunyai sebuah kerajaan yang stabil. Dan apabila kerajaan itu tidak stabil, maka ianya membuka ruang kepada ahli-ahli politik untuk mencuba nasib bagi menggantikan kerajaan tersebut. Bermula daripada kerajaan Tun Dr. Mahathir yang tidak stabil, yang penuh dengan pelbagai masalah selama tempoh 22 bulan, kemudian diikuti oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin 8 bulan, mungkin akan menjadi Perdana Menteri terpendek dalam sejarah, iaitu hanya lebih kurang dalam 9 bulan. Dan ini membuka ruang kepada cubaan undi tidak percaya, ini membuka ruang kepada banyak perkara. Jadi salah satu cara, salah satu kaedah yang mungkin difikirkan oleh kita punya sistem pemerintahan diraja, maknanya raja-raja Melayu ni, kalau kita nak wujudkan kerajaan sementara ni, kita mahukan kerajaan yang boleh fokus kepada ekonomi, boleh fokus kepada menyelesaikan masalah negara berhubung wabak COVID-19 ni. Jadi untuk kita pastikan semua pihak mengambil bahagian, semua pihak memberikan kerjasama, maka perlu diwujudkan sebuah kerajaan yang merangkumi semua parti-parti politik besar di dalam negara ni. Maknanya mereka-mereka yang mempunyai jumlah kursi di dalam parlimen yang signifikan, mereka perlulah diberikan tempat di dalam kerajaan ini. Jadi ada kemungkinan besar, saya menjangkakan, ini lebih kepada pandangan, pandangan dan apa yang saya rasa mungkin bakal berlaku. Ada kemungkinan besar satu kerajaan yang dipimpin oleh Tengku Razali ini akan ada kepimpinan UMNO, maknanya ada menteri UMNO di dalamnya, akan ada menteri PPBM di dalamnya, akan ada menteri daripada PAS di dalamnya, akan ada menteri daripada DAP di dalamnya, daripada MCA di dalamnya, ada menteri daripada Amanah di dalamnya, daripada MIC di dalamnya, daripada GPS di dalamnya, mungkin daripada warisan di dalamnya. Jadi kita akan akomodir semua. Ini saya menggambarkan bahawa ada kemungkinan besar kita akan ada sebuah kerajaan yang terdiri daripada parti-parti politik utama di dalam negara ni. Jadi secara tidak langsung, ianya akan menghentikan polemik politik. Tidak akan ada percekaran, kerana Perdana Menteri interim ni kita tak boleh buat undi tak percaya ke atas dia. Tidak ada orang boleh buat bantahan dan sebagainya, kerana beliau hanya bertindak di bawah kuasa Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maknanya kalau kita membantah ni samalah macam kita membantah Kebawah Luli, kan? Dan rakyat Malaysia ni tak kira lah kaum apa, Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, mereka ni biasanya mereka ni patuh kepada Kebawah Luli. Jadi saya yakin bahawa insya-Allah walaupun mungkin sukar bagi orang-orang bawahan UMNO ni nak terima sebuah kerajaan yang dalamnya ada DAP, tapi saya nak beritahu bahawa ini bukan kerajaan seperti mana biasa. Ini adalah sebuah kerajaan ketika berlakunya sesuatu krisis, dan kerajaan ini bersifat sementara. Maknanya sementara nak berhadapan dengan COVID ni, berhenti dulu politicking ni, fokus kepada pentadbiran negara, tangani COVID. Begitu juga dengan pastikan ekonomi Malaysia ni tidak terus lumpuh akibat daripada PKP kali kedua ni. Kita tangani dulu perkara-perkara ini, barulah kita berhadapan dengan pilihan raya umum. Mana masa bila kita berhadapan dengan pilihan raya umum tu, ketika itulah setiap parti politik akan bertanding berdasarkan kehendak mereka.
katakan pilihan raya nanti, UMNO mengambil keputusan untuk bersama dengan BN dan bersama dengan PAS, maka dia akan kembali menjadi BN dan Muafakat Nasional. Kalau ketika itu UMNO mengambil keputusan untuk bersama dengan PKR, maka dia jadi dengan PKR. Kalau UMNO mengambil keputusan untuk bersama dengan PPBM balik, maka dia akan jadi begitu. Tetapi buat masa ni, apa yang diputuskan oleh baginda tuanku, kan, kita terimalah. Kalau kita tak nak dengar cakap raja kita ni, kita dengar cakap siapa ni. Itu pentingnya. Jadi untuk dalam keadaan yang orang kata ekonomi semakin menguncing itu di hujung ni, dan dalam keadaan orang kata gelombang penularan wabak COVID-19 ni, andai kata dilantiklah sebagai satu orang wakil daripada mana-mana parti gabungan yang besar tadi, kalau tidak boleh bekerjasama untuk menangani masalah ni dalam tempoh interim ni, tidakkah parti yang memimpin itu akan menjadi orang kata masalah nanti pada PRU yang akan datang? Mana kita tidak boleh upayaan untuk menangani masalah ni. Saya rasa tak ada masalah, kerana Yang Berhormat Mulia Tengku Razali ni bukanlah Presiden Parti UMNO, kan? Jadi beliau walaupun datangnya daripada Parti UMNO, tetapi perlantikan beliau ni lebih kepada kapasiti individu beliau sebagai seorang yang mempunyai pengalaman, antara orang yang paling lama menjadi ahli parlimen di Malaysia ni, kan? Baik duduk situ, senang sikit nampak, kan? Jadi ahli parlimen Malaysia yang lama. Jadi atas kapasiti itulah beliau dilantik menjadi interim prime minister, dicadangkan menjadi interim prime minister. So dengan tindakan yang terburu-buru itu, tergamak betul. Kalau misalnya ada di kalangan menteri-menteri yang ketika itu tidak mau memberikan kerjasama kepada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, pecat je lah, habis cerita. Sebab mereka pun merupakan menteri interim. Kalau tuanku mempunyai kuasa untuk memilih Perdana Menteri, dan Perdana Menteri ni boleh ditukar bila-bila masa, Perdana Menteri interim ni, maka Perdana Menteri interim juga mempunyai kuasa untuk memilih menteri interim dan boleh ditukar bila-bila masa. Tidak berlaku percakaran nanti tu. Sekejap. Tak ada masalah. Kalau kita tengok negeri China contohnya, antara sebab kenapa negeri China politik dia stabil, pasal dia tak ada parti lain, dia ada parti komunis kan. Kita tak maulah jadi macam negeri China, kan. Sekurang-kurangnya kita buat sesuatu dalam tempoh darurat. Kita anggap ini sebagai tempoh darurat. Tempoh kita berhadapan dengan COVID ni, kita nak elak daripada percakaran politik lah ni. Itu sebabnya kita rangkumkan semua orang duduk di dalam satu majlis untuk mentadbir negara ni sementara waktu. So dalam tempoh Perdana Menteri interim, Kabinet interim, boleh tak berlakunya satu pengubalan dasar perlembagaan, boleh tak berlaku dalam tempoh itu? Pengubalan dasar, kalau misalnya dia ada dua keadaan. Kalau macam itu hari, macam kaedah yang diguna pakai ketika Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri interim. Ketika tu memang bajet tak boleh diluluskan, kan? Tetapi kalau ketika nak melantik Tengku Razali ni, kita tak tahu lagi keadaan dia macam mana. Kita cuma nampak lebih kurang apakah kaedah-kaedah yang boleh tuanku gunakan. Salah satu kaedah ialah mengisytiharkan darurat ataupun emergency. Kalau kita dalam keadaan darurat, kita boleh meluluskan peruntukan-peruntukan seperti mana kerajaan yang sah. Maknanya boleh luluskan bajet dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada darurat, tak boleh. So Datuk, ramai juga orang bertanya-tanya pasal Perdana Menteri interim ni lah. Kabinet interim ni. So apa nasihat Datuk lah kepada rakyat ni? Boleh kita guna tak? Nasihat saya pada rakyat? Rakyat tak ada masalah. Rakyat ni dia tak peduli pun siapa jadi Perdana Menteri ni, kan? Tetapi rakyat perlu tahu bahawa siapa juga yang menjadi Perdana Menteri, siapa juga pemerintah mereka, maka itu akan menentukan hala tuju kehidupan mereka. Polisi-polisi ekonomi sesebuah negara ditentukan oleh orang politik, pemerintahan.
bagaimana kita punya polisi diplomatik dengan negara-negara luar, itu juga akan menentukan masa depan. Kalau kita ada pemimpin yang suka bergaduh dengan negara lain, kan dia nak rasa diri dia hebat. Dia gaduh dengan Amerika macam Mahathir, dengan Amerika dia gaduh, dengan China dia gaduh, dengan India dia gaduh. Akibat dia apa jadi pada rakyat Malaysia? China hentikan pembelian minyak kelapa sawit kita, India hentikan pembelian minyak kelapa sawit kita, projek-projek pembelian getah dan sebagainya China hentikan. Jadi kesan dia akhirnya dapat kepada rakyat. Kita tak nak benda tu berlaku. Bagaimana cara nak bawa masuk pelabur balik ke dalam negara kita dalam keadaan kita berhadapan dengan virus COVID-19 ni, kan? Begitu juga dengan bagaimana kaedah-kaedah yang kita nak guna pakai, sama ada kita nak meneruskan pembelian vaksin coronavirus daripada kuasa besar dengan membelanjakan sejumlah wang yang begitu besar, sedangkan kita boleh gunakan duit itu untuk langkah-langkah pencegahan. Benda ni bergantung kepada siapa yang memerintah. Kalau pemerintah tu tak cerdik, problem juga, kan? Dalam keadaan yang kita memerlukan supaya kerajaan berbelanja lebih, rakyat dalam keadaan susah, kita perlu berbelanja lebih, kita kena inject stimulus package, tetapi kerajaan nak melakukan penjimatan dalam keadaan begini, maka ini akan merosakkan negara. Itu sebabnya bagi rakyat saya nak beritahu, teori yang mengatakan siapa pun memerintah kami tetap susah, kami tetap tak makan, tak betul. Kena ingat, kita ambil contoh yang paling mudah. Zaman Datuk Seri Najib, kan, kita ada memberikan contohnya BRIM. BRIM kita bagi kepada 7.2 juta keluarga. Belanja dia 6.8 bilion. Tapi zaman pemerintahan Mahathir, walaupun peringkat awal dia kata BRIM tu rasuah, last kali bila kita tekan, dia terpaksa juga bagi BRIM. Tapi jumlah yang dibelanjakan lebih kurang dalam 4 bilion saja. 4 bilion. Kalau zaman Datuk Seri Najib 6.8 bilion, 5.2 bilion saja. Tetapi yang terima cuma lebih kurang 4 juta keluarga berbanding dengan 7.2 juta. Jadi banyak perbezaan dia, kan? Kemudian kita lihat banyak benda yang hilang. Bantuan kepada nelayan, bantuan kepada pekebun kecil, bantuan kepada penoreh getah, kedai rakyat Satu Malaysia pun hilang, termasuk dengan lambang Satu Malaysia tu. Jadi benda tu adalah gambaran jelas bahawa pemerintahan sesebuah negara tu penting. Ianya akan, walaupun kita punya perniagaan ataupun kita punya kerja tak ada kena-mengena, tetapi sebenarnya tuan-tuan, ianya ada kena-mengena. Kalau dia menentukan dia nak galakkan orang menyimpan duit, maka dia akan naikkan interest rate, kan? Tapi kena ingat, bila dia naikkan interest rate, betul lah kalau kita simpan duit dalam fixed deposit, memang kita untung lebih. Tetapi hakikat dan realitinya, kecairan di pasaran akan lebih kurang. Rakyat akan berjimat. Bila rakyat berjimat, maka kecairan di pasaran kurang. Rakyat tak banyak membeli, rakyat banyak jimat duit. Bila rakyat tak banyak membeli, banyak benda-benda yang kita dah hasilkan tidak dapat dijual, pun akan menyebabkan penguncupan ekonomi juga. Ini benda yang kita kena faham. So, tergamak Tan Sri Muhyiddin merisikokan keselamatan rakyat Malaysia. Kita mengharapkan bila kita dah cakap ni, dia tak tergamak lah. Satu bagus Tan Sri Muhyiddin ni, saya suka dia, kan. Setiap kali apa saya cakap ni, korang-korang dia ambil kira juga. Jangan lagi dengar lah, jangan lagi dengar Hamzah cakap banyak. Tapi saya dengar hari ni Hamzah pun dah packing, dah packing office dia, kan. Alhamdulillah tu, tanda-tanda baik tu dah nampak. Biarlah dia duduk dekat Publica office dia tu, hisap sigar hari pun tak apa. Ni ada soalan tambahan ni. So, okay. Datuk, kenapa dipilih tarikh 30 Oktober tahun ni? Saya nampak dia pilih itu untuk mengelakkan daripada dirinya dimalukan dalam sidang parlimen. Kerana dalam sejarah Malaysia ni, belum ada seorang Perdana Menteri pun yang turun yang turun daripada jawatan Perdana Menteri dengan undi tak percaya. Belum ada.
Maknanya kalau dia tak buat, dia tidak mohon kepada baginda tuanku untuk bubarkan parlimen 30 hari bulan Oktober ni, maka dia akan jadi orang yang pertama. Kena ingat satu. Apa pun keputusan Anwar ni tak penting. Contohnya lah keputusan UMNO pada hari Selasa ni. Menyokong ke tak menyokong ke, Tan Sri Muhyiddin kalau diadakan pengundian bajet 7 bulan pembentangan bajet dan Jawan, kalau tak diluluskan, pertama nak lulus ni mesti ada sekurang-kurangnya 112 orang yang menyokong. Kita anggaplah semua orang hadir, mesti ada 112. Sekarang yang menyokong Muhyiddin tinggal 110, maka tak boleh lepas, betul tak? Ini belum kira lagi hari ni kita tengoklah perangai Mahathir ni, buruk tak buruk kan. Bila dia dengar Tengku Razali nak jadi interim prime minister, dia keluarkan gambar lama, dia dekat dengan Tengku Razali, nampak? Dia nak tunjukkan konon-kononnya dialah orang di belakang yang menaikkan Tengku Razali, kepala otak dia. Ini kita nak beritahu. Dia nak tunjuk hero. Hari ni pula dia dah tahu bahawa Tan Sri Muhyiddin dah jatuh dah sebenarnya, dan akan jatuh. Dia pula cepat-cepat masuk. Kan? Pagi dia beritahu dengan Datuk Najib, beritahu janganlah kacau Kerajaan Perikatan Nasional. Petang dia pula yang pergi buat undi tak percaya. Dengar cerita tadi sahabat kita kata dah sampai 30 orang, 30 orang membuat undi, memohon untuk diusulkan undi tidak percaya. Maknanya kalau 30 orang tu datangnya separuh daripada geng Perikatan Nasional, di situ je boleh kita lihat bahawa 15 campur dengan 3 dah 18 orang yang tidak bersama dengan Tan Sri Muhyiddin. Memang confirm akan jatuh. Saya mengharapkan Tan Sri Muhyiddin ni jaga sikit, jangan sampai tercatat dalam sejarah orang pertama yang diturunkan secara aib dengan menggunakan undi tak percaya. Sebaik-baiknya ambil langkah bijaksana, meletakkan jawatan sebelum bermulanya sidang sidang Dewan Rakyat, supaya baginda tuanku pun kalau boleh tak nak campur tangan urusan orang politik bergaduh ni. Ni negara ni jadi huru-hara ni tuan-tuan, sebab manusia bernama Mahathir bergaduh dengan manusia bernama Anwar Ibrahim. Dua orang ni patut dah berehat dah. Yang hari ni bergaduh Muhyiddin ni hanya sekadar boneka kepada Mahathir. Patut pun berehat lah. Dia pun dah kena kanser stage 4 kan. Itu pun dah bagi signal dah, patut dia berehat. Okay. Doktor yang kat Singapura pun dah nasihat dia supaya berehat. Inilah masa yang terbaik kan, dengan rasa penuh keinsafan, letaklah jawatan cara molek sebelum berlakunya undi tidak percaya, undi tidak percaya di parlimen nanti. Itu je lah permintaan saya. So ada satu soalan daripada netizen tu. Okey, netizen yang beruban. Dia kata bila Mahathir nak berambus dari politik Malaysia ni tu? Itu saya tak boleh nak cakap. Kerana hakikat dan realiti dia, orang yang jahat ni memang Allah Ta'ala bagi umur panjang sikit, kan? Macam Ustaz Fadil Noor cakap lah, Presiden PAS dulu pernah cakap, dia doakan semoga Tuan Mahathir ni dipanjangkan umur supaya dia dapat melihat kerosakan yang dibawa olehnya. Hari ni saya rasa dah lebih daripada boleh lihat lah. Semoga lebih banyak lagi kerosakan yang dia bawa dapat dia sedar lah. Dan kalau boleh lah, kita doakan semoga Tuan Mahathir sempat bertaubat. Kena doakan benda-benda baik-baik ni tuan-tuan. Buruk-buruk Tuan Dr. Mahathir ni banyak juga jasa dia. Banyak juga jasa dia. Setidak-tidaknya jasa Tuan Dr. Mahathir yang tak dapat dilupakan. Dia telah melahirkan 4 orang jutawan.
Mozani Mahathir, Mukris Mahathir, Mizan Mahathir, Marina Mahathir. Sorry, silap minta maaf. Bukan jutawan, bilioner. Bilioner. Ya. Ada soalan lain? Betul. Silakan. Tanya, kalau betul berlakunya interim, Perdana Menteri interim ni, adakah Datuk Seri Zahid Hamidi akan berada di dalam line up kabinet interim, ataupun jika dia tiada dalam tu, adakah Datuk Seri Zahid Hamidi akan bersetuju dengan... Saya yakin pertama sekali kena ingat bahawa Perdana Menteri interim ni ianya kuasa penuh tuanku. Tuanku nak lantik Tengku Razali ke, tuanku nak lantik Panglima Angkatan Tentera ke, tuanku nak lantik Ketua Polis Negara ke, siapa pun dia boleh lantik. Kan? Tapi sebaik-baiknya orang tu mestilah ahli parlimen. Kan? Dia boleh lantik. Kemudian Tengku Razali lah yang akan mengemukakan cadangan nama-nama. Masih lagi guna kaedah yang sama, dia mencadangkan ke bawah duli untuk melantik menteri interim. So, kalaulah tuanku tak lantik Datuk Zahid sebagai Perdana Menteri interim, maknanya tuanku mungkin mengambil kira mereka yang masih ada kes di mahkamah perlu selesaikan kes dia terlebih dahulu. Kita beranggapan begitu. Itu sebab Datuk Najib awal-awal dia gentleman, dia kata dia tidak mahu terlibat dalam kabinet yang bakal diwujudkan. Dia serahkan kepada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, biar Tengku Razali menentukan kabinet baru ni. Lantiklah orang-orang lain, kan. Tok Mat ada, kita ada Tok Mat, boleh dilantik jadi senator. Kita ada orang macam Datuk Seri Khalid Nordin, naib Presiden UMNO, boleh dilantik jadi senator. Datuk Ismail Sabri yang hari ini merupakan naib Presiden dan Menteri Pertahanan, tak ada masalah untuk diteruskan, kan? Dan kita juga ada Ketua Wanita UMNO yang bertaraf timbalan Presiden. Ini juga boleh diteruskan. Saya nampak kabinet ni mungkin kecil daripada macam sekarang kita ada 31 kan, mungkin kabinet ni jauh lebih kecil. Soalan saya, Ya. kita difahamkan pada minggu hadapan akan ada pertemuan di antara UMNO dengan juga Tan Sri Muhyiddin. Ya. Okey, pada hari Selasa kalau tak silap. Sekiranya syarat-syarat yang dikenakan oleh UMNO itu dipersetujui Tan Sri Muhyiddin, adakah UMNO akan patah balik kepada perikatan? Bagi saya dah terlambat dah. Dah terlambat. Kalau campur dengan 43 orang UMNO, Tan Sri Muhyiddin ada 113. Sekarang Tan Sri Muhyiddin dah hilang 3 orang. 3 orang ni takkan mengubah keputusan dia berdasarkan apa yang diputuskan oleh UMNO. Jadi secara tak langsung Tan Sri Muhyiddin tetap akan terpaksa pergi. Okey. Ada kemungkinan lagi satu. 6 orang daripada PPBM, termasuklah Syed Saddiq, ada kemungkinan besar akan berpindah sokongan untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin. Tapi seperti mana yang Tun Mahathir kata, dia hanya akan menyokong Tan Sri Muhyiddin sekiranya Anwar ada jumlah yang mencukupi untuk membentuk kerajaan, menjatuhkan Muhyiddin. Tapi sekarang ni cita-cita Mahathir hanya untuk menggagalkan usaha Anwar jadi Perdana Menteri. Dia takut dia kelokap, kan? Jadi bila Anwar ni kita pun tahu memang tak ada numbers, kan? Tak ada numbers. Maka dia tak akan memberi sokongan. Dia lebih prefer dalam keadaan sekarang ni. Dan saya pun tengok gambar yang apa ni yang kita tengok dikeluarkan tu, dan kita pun ada dapatlah hura-hura yang mengatakan bahawa semua orang akan dapat tempat. Ada kemungkinan besar Mukris juga akan dapat tempat di dalam kabinet baru ni. Kerana semua orang termasuklah ada kemungkinan Nurul Izzah semua sekali akan diakomodir untuk memastikan bahawa suasana yang lebih harmoni, suasana yang lebih kondusif untuk kabinet Malaysia ini lebih diterima oleh rakyat dan boleh fokus kepada berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan juga kegawatan ekonomi. Okey, satu lagi tu. Datuk cakap tentang kerajaan perpaduan tadi melalui Perdana Menteri interim.
Okey, dalam huraian itu ada mengatakan akan ada berbagai-bagai parti dan juga calon lah. Berbagai untuk yang akan dilantik. Dekat sikit. Okey. So, pertanyaan saya, bagaimana pandangan Akak Umbi UMNO jika di dalam kerajaan interim ini ada DAP? Itulah sebab saya cakap tadi. Kalau hari ini ditanya dengan Akak Umbi UMNO, boleh tak kita terima DAP? Akak Umbi sudah pasti akan cakap no. No way. Tetapi kalau sebuah jawatan kuasa, kita kena anggap bahawa interim government ni bukan satu kerajaan kekal. Dia lebih kepada sebuah jawatan kuasa yang melibatkan semua pihak untuk menangani masalah ekonomi, untuk menangani masalah COVID-19 dan govern negara ni sementara pilihan raya umum tidak boleh diadakan. Faham tak? Mungkin Tan Sri Muhyiddin akan mohon pembubaran, tetapi pembubaran itu hanya boleh berlaku sebaik sahaja pandemik COVID-19 selesai. So, suka tak suka rakyat kena terima lah, kan? Apa pilihannya rakyat ada? Ini titah tuanku. So, Datuk, kerajaan interim ni, apa dia punya implikasi kepada kerajaan negeri Datuk, yang dikuasai oleh pelbagai parti ni? Dia masih lagi dia kerajaan interim ni dia akan berlaku di peringkat pusat. Tetapi kita serahkan kepada kebijaksanaan Perdana Menteri interim. Kalau Perdana Menteri interim merasakan bahawa perlunya suasana harmoni di peringkat pusat itu diteruskan di peringkat negeri, maka sewajarnya lah di peringkat negeri juga kita mempunyai kerjasama semua parti dalam pembentukan kerajaan negeri. Datuk, itu je. Datuk rasa Perdana Menteri interim ni siapa sebenarnya yang betul-betul Datuk rasa? Saya dah sebut, saya punya bacaan yang Berhormat Mulia Tengku Razali. Orang lain tak boleh? Kalau tanya saya nak Datuk Seri Najib lah. Tapi Datuk Seri Najib awal-awal kata tak nak. Dia nak bersihkan diri dia sendiri, kan? Dia bukan macam Lim Guat Eng. Lim Guat Eng dia suruh Peguam Negara gugurkan kes dia. Tapi saya beranggapan bahawa bila kita dah bentuk kerajaan dengan Perikatan Nasional, sewajarnya selective prosecution dan juga pendakwaan yang berniat jahat, malicious prosecution, semuanya digugurkan. Bersangka baik. Ni kerajaan interim ni pun saya mengharapkan supaya janganlah kerajaan interim ni meneruskan apa yang dibuat oleh PH dan apa yang dibuat oleh PN. Seboleh-bolehnya lepaskan semua orang, kan? Kita start dengan kosong-kosong. Nama pun kerajaan perpaduan, kan? Lepaskan semua orang, start dengan kosong-kosong, kan? Lim Guat Eng yang baru ni ada kes apa ni terung pun, kita lepaskan dulu. Start dengan kosong-kosong. Kita reset lah sekejap. Maknanya, faham tak? Sementara lah. Sementara waktu kita reset sekejap, kan? Tapi kalau lepas ni korang buat rasuah, kau buat salah guna kuasa, kita kena hadapkan ke mahkamah. Okey. Tok, sekiranya 30 hari bulan tu, Tengku Razali belum dilantik sebagai pihak interim, daripada pandangan Datuk. Dan Parlimen bersidang 7 hari bulan. Apakah yang berlaku tu? Kalau 7 hari bulan Parlimen bersidang, maka pertama, apabila pembentangan belanjawan itu akan ditolak. Bila belanjawan ditolak, tahun depan tak ada gaji lah. Kaki tangan awam tak ada gaji, kan? Jadi sebagai seorang Perdana Menteri yang bertahan, sewajarnya beliau mengambil pendekatan yang terhormat, iaitu meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Okey? Ada lagi? Settle? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.